Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sangat-sangat mengejutkan sahabat-sahabat semua. Kalau kita dengar ya berkaitan dengan fitnah ini, ya selalu kita akan fikir itu adalah geng-geng ataupun pemimpin-pemimpin lebay daripada Patipas, Walan-Walantit. Tapi apa yang lebih mengejutkan kita adalah geng-geng kaki fitnah ini sudah menyusul masuk kepada Parti Bersatu. Pemimpin mereka, kalau hari ini dikatakan ya salah seorang pemimpin mereka, ahli parlimen mereka telah membuat satu kenyataan ya yang berbaur fitnah, tuduhan, dan yang paling teruk lagi adalah memusingkan fakta apa yang dikatakan oleh Menteri Pelancongan ini. Jadi hari ini beliau menggesa supaya pemimpin bersatu ini disegerakan ya untuk disiasat. Itu antara kenyataan panas ya daripada Menteri Pelancongan. Jadi kalau kita lihat hari ini tajuk beritanya, Menteri Gesah Mas Ermiyati disiasat isu dakwaan berkaitan dengan MMM2H. Apa sebenarnya fitnah yang dibuat oleh individu ini atau pemimpin daripada Bersatu ini? Jadi mari kita lihat. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong Kin Sing yang menggesa polis menyiasat ahli Parlimen Perikatan Nasional kerana dikatakan membuat hasutan. Ini selepas ahli Parlimen Masjid Tanah Mas Ermiyati Samsudin mendakwa Tiong mengumumkan warga Cina yang menyertai program Malaysia Rumah Kedua Aku akan serta-merta layak mendapat status permastautin tetap PR. Kenyataan berbaur fitnah Mas Ermiyati wajar dikenakan bahawa akta hasutan, kata keterangan pada poster yang dimuat naik oleh Tiong di Facebooknya semalam. Dakwaan ahli Parlimen Perikatan Nasional itu nampaknya berdasarkan pengumuman Tiong pada hari Jumaat bahawa kerajaan memperkenalkan edisi khas MM2H. Edisi khas itu memperkenalkan syarat baru untuk aplikasi MM2H yang kini dibahagi kepada 3 peringkat, perak, emas dan platinum. Peringkat platinum memerlukan pemohon memasukkan RM5 juta ke dalam akaun simpanan tetap yang mana mereka boleh mengeluarkan 50% selepas setahun untuk membeli hartanah bernilai RM1.5 juta ke atas atau untuk tujuan pelancongan dan juga perubatan. Mereka yang layak untuk peringkat platinum juga layak untuk status PR selepas mereka mendapat PAS MM2H mereka. Manfaat PR tidak ditawarkan kepada peserta peringkat emas dan perak. Tiong pada Jumaat berkata bahawa edisi khas MM2H itu bertetapan dengan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia dengan China. Bagaimanapun dia berkata permohonan untuk program itu terbuka kepada semua rakyat negara. Semua rakyat, kepada rakyat semua negara, bukan China saja ya. Jadi apa fitnah yang dilontarkan oleh Mas Ermiyati ini dalam catatan di X pagi semalam, bahawa beliau mendakwa bahawa faedah itu khususnya untuk warga Cina. Itu antara fitnah ataupun kenyataan yang dipost oleh pemimpin ahli Parlimen Bersatu ini. Katanya edisi khas ini hanya untuk warga Cina. Sedangkan Tiong Menteri Pelancongan YB Tiong katakan ini adalah terbuka kepada semua rakyat, kepada rakyat semua negara. Jadi tidak termasuk atau bukan hanya China saja. Jadi ini antara kenyataannya yang dibuat oleh Ermiyati ini. Dengar cerita YB Menteri Pelancongan buat announcement bagi warga negara Cina yang sertai dan dapat PAS MM2H terus layak dapat PR. Wow, katanya. Selain menggesah, dia disiasat kerana menghasut. Tiong dalam jawapannya kepada Mas Ermiyati menuduhnya mencampur adukan fakta dan menghasut perkauman. Jadi program MM2H bertujuan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi di Malaysia dan terbuka kepada pemohon dari seluruh dunia. Jadi Mas Ermiyati mengelirukan orang ramai dengan mengatakan program itu hanya untuk pemohon dari China saja. Adakah Mas Ermiyati cuba merosakkan keharmonian kaum? Soalnya dia menegaskan bahawa pemohon MM2H perlu memenuhi syarat ketat dan kategori baru serta faedah yang diumumkan bertujuan untuk menarik lebih ramai pemohon. Mas Ermiyati pada Jun sambil memuji pengandaian kerajaan PN yang lalu terhadap MM2H, bertanya sama ada pentadbiran semasa sedang mengkaji bagaimana Thailand, Indonesia, Singapura mempromosikan versi program mereka. Dia berkata negara jiran lebih agresif dalam kenaikan pangkat mereka sambil turut menawarkan keperluan yang lebih fleksibel untuk pemohon. Itu dia sahabat-sahabat semua, seperti yang kita ketahui. Ya, mereka pemimpin-pemimpin daripada PAS khususnya Bersatu, ya kita lihat begitu terdesak sekali ya untuk mencari isu untuk dipolemikan
Tapi apa yang berlaku, mereka pula menjadikan isu itu memusingkan fakta, membuat kenyataan, berbuat fitnah, hasutan dan sebagainya. Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Dan satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan adalah berkaitan dengan Kementerian Komunikasi yang kini telah diasingkan. Mendapat perhatian ramai juga, kritikan daripada geng-geng kaki fitnah, geng-geng bersih ni ya, daripada pimpinan seperti ahli parlimen Machang dan ketua pemuda ahli parlimen Pasir Mas dan sebagainya. Jadi hari ini YB Fahmi turut membuat pencerahan berkaitan dengan isu ini. YB Fahmi mengatakan pengasingan kementerian bagi fokus sektor ekonomi digital itu antara kenyataan Fahmi. Jadi apa sebenar intipati kenyataan ini sahabat-sahabat semua? Jadi YB Fahmi berkata pengasingan Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital susulan rombakan kabinet pada Selasa lepas adalah bagi memberi fokus khusus terhadap kemajuan sektor ekonomi negara digital. Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil berkata, ia berikutan terdapat keperluan bagi menyelaras dasar dalaman untuk memperkasakan sektor itu. Beliau menjelaskan pengasingan kementerian itu susulan sesi perbincangannya dengan pasukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas beliau mendapati terdapat beberapa aspek yang perlu diselaraskan sepanjang menarajui Kementerian Komunikasi dan Digital berikutan sektor ekonomi digital sebelum ini merentasi 4 kementerian. Dari segi startup katanya dan venture capital, ia berada dalam Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bagi Skylab dan mewujudkan kilang pula di bawah Malaysia Digital Economic Corporation yang berada dalam KKD waktu itu. Dari segi pelaburan, ia diusahakan oleh Malaysian Investment Development Authority MIDA di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Manakala pelaporan melibatkan My Digital Corp berada dalam Kementerian Ekonomi. Jadi apabila berbincang katanya dengan industri, terdapat sedikit kegusaran. Apabila ada 4 kementerian usahakan isu yang sama, maka saya sampaikan kepada Perdana Menteri, apa kita kumpulkan semua agensi di bawah satu kementerian khususnya, katanya. Jadi beliau berkata demikian pada satu sidang media selepas merasmikan program Reuse, Educate, Virtual and Empower the West. Renew, singkatannya Renew, RENEW, anjuran Institut Pengajian Profesional Pendidikan Berterusan Universiti Teknologi Mara di Dataran Seri Angkasa Jaya di Kuala Lumpur hari ini. Fahmi seterusnya menafikan dakwaan pengasingan kementerian itu bagi menyelamatkan karier politiknya. Ada beberapa pihak yang menuduh saya gagal laksana tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Digital dan dipecahkan kementerian serta selamatkan nyawa politik saya. Ini sebenarnya tidak betul, kata Fahmi. Kata kalau kita lihat agihan agensi ketika ini, terdapat 11 atau 12 agensi bawah kementerian tambah Fahmi lagi. Yang kekal dengan Kementerian Komunikasi ini adalah 8 agensi termasuk 1 agensi luar. Dimasukkan menjadikan 9 agensi termasuk Jabatan Komunikasi JIKOM, maka majoriti yang masih bersama Kementerian Komunikasi katanya. Selain itu beliau menyokong pandangan Menteri Digital Gobind Singh Dio dalam mesyuarat Majlis Ekonomi Digital pada Jumaat lepas bahwa terdapat keperluan bagi menyelaras dasar bukan hanya melalui majlis tapi dalam Kementerian Digital itu sendiri. Fahmi turut menjangkakan senarai akhir bagi penempatan agensi di bawah kedua-dua kementerian itu akan dimuktamadkan menjelang Januari ini. Selain itu, beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, langkah pengasingan kementerian dilihat penting berikutan sektor ekonomi digital. Negara dijangkakan menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK mencecah 25.5% menjelang tahun 2025. Fahmi berkata, begitu juga dengan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang diasingkan kepada 2 kementerian, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam juga bagi memberi fokus kepada beberapa perkara tertentu. Jadi Perdana Menteri tegaskan tiada honeymoon period, hit the ground running, berarti semua menteri perlu bekerja. Jadi saya lihat pengasingan ini akan dapat memberi fokus katanya. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu antara kenyataan terkini daripada YB Fahmi berkaitan dengan tuduhan kononnya beliau gagal laksanakan tugas beliau sebagai Menteri Ekonomi. Dan yang pertama tadi kita boleh lihat bagaimana ahli parlimen daripada Bersatu ini semakin terdesak. Perkara kecil itu pun dipusingkan, disalahertikan, di info yang tidak tepat, tidak betul dijadikan isu. Katanya MMS2S ini hanya untuk warga Cina, terutamanya edisi khas itu. Tapi sebenarnya
ianya adalah untuk semua rakyat kepada negara-negara lain. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja sahabat semua apa yang saya ingin sampaikan. Terima kasih kerana bersama dan mendengar. Kiranya Anda mau berikan sebarang komen, kenyataan, pandangan, dan boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.